Raya. Baik, seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Antara tumpuannya mengenai perkembangan skim keselamatan sosial suri rumah di seluruh negara. Bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Ijam, silakan. Ya Azam, sebagai tanda komitmen dan sokongan kerajaan terhadap pelaksanaan keselamatan sosial suri rumah SKSSR, Kementerian Sumber Manusia KSM mengumumkan peruntukan berjumlah 20 juta ringgit bagi melindungi 150,000 suri rumah yang berdaftar menerusi pengkalan data e-Kasih. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sa'mud berkata, Sabah merupakan negeri terawal yang dikunjungi bagi menyebar luas berkenaan SKSSR kepada masyarakat. Program ini sebenarnya baru dimulakan pada 1 Disember 2022, baru dilancarkan di peringkat nasional. Dan baru hari ini, first program di Malaysia, di Sabah, di Mengatal ini. Jadi baru kita dedahkan kepada masyarakat di Sabah ini, itu yang 92 orang. Kita minta supaya per kesau target 50,000 orang untuk tahun ini, untuk kita daftarkan melalui skim inilah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Program Kerjaya dan Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR Perkeso 2022 di Dewan Masyarakat Menggatal Inanam di Kota Kinabalu. SKSSR dikuatkuasakan pada 1 Disember baru-baru ini di bawah Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 Akta 838 bagi memastikan suri rumah mendapat perlindungan keselamatan sosial apabila berlaku kemalangan, penyakit atau kematian sama seperti golongan lain yang dilindungi Perkeso. Skim baru di bawah Perkeso ini dijangka akan memberi manfaat kira-kira 3 juta suri rumah seluruh negara. Selangor mencatatkan pencarum SKSSR paling tinggi dengan 1,042 orang, diikuti Johor 435 dan Perak 319 orang. Turut berlangsung, Karnival Kerjaya melalui program My Future Jobs menawarkan 1,500 peluang pekerjaan dengan penglibatan 18 majikan. Dalam majlis berasingan, Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar turut meluangkan masa menghadiri sambutan Natal dan Tahun Baru 2023 bersama penduduk di Padang Dewan Masyarakat di Menggatal. Perkembangan situasi semasa bencana, setakat pukul 4 petang tadi, bilangan penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS menurun 646 penduduk melibatkan 112 keluarga. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Mahiruddin dan Toh Puan Dr. Nolidah Tan Sri RM Jasni selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Terminal 2 Kota Kinabalu malam tadi. Ketiban mereka disambut Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Ahmad Abdul Rahman serta pegawai-pegawai kanan, Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Pesawat khas mendarat di KKIA Terminal 2 tepat pukul 9.08 malam semalam. Penerbangan yang sepatutnya dijadualkan tiba pukul 8 malam itu mengalami kelewatan disebabkan keadaan cuaca. Sebelum ini, Tun Johar menerima surat cara pelantikan bagi menyambung khidmatnya selama 2 tahun daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Singgasana Kecil Istana Negara. Istiadat pengurniaan tersebut turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bidang sukan dan atlet para semestinya memiliki korelasi padu apatah lagi apabila berjaya mencapai tahap mengharumkan nama negara dengan sukan yang diceburi. Antara atlet para Sabah yang sedang meningkat untuk diketengahkan adalah Muhammad Lizan Mat Sitim melalui sukan pingpong. Ikuti pencapaiannya oleh Muhammad Syafif Syahiran Deni melalui Imbasan Sukan Sabah 2022.
Kecacatan anggota badan bukan penghalang kepada Muhammad Lizan Mat Sitim, seorang atlet para Sabah yang berjaya memenangi pingat emas dalam acara pingpong kategori TT3 perseorangan kerusi roda Para Sukan Malaysia Para Sukma 2022 pada November. Lizan 29 tahun berasal dari Beaufort adalah kaki tangan tetap pembantu operasi di Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya KLPOKU Kimanis Papar. Dulu sebenarnya saya ini normal 2012 aksiden moto, jadi masuk hospital, masuk ward rehab di Beaufort. Dari sana saya disitahulah kemungkinan akan lumpuh seumur hidup. Jadi setelah pas di situ tim rehab tu pun diorang saya bawa melawat di sini. Jadi baru saya tahu lah di sini ada juga pusat latihan untuk OKU. Anak ke-6 daripada 9 beradik ini menjadi pelatih dalam bidang operasi sistem komputer di KLPOKU pada 2013 selepas terbabit dalam kemalangan pada 2012. Selama dia bekerja di sini, dia mempunyai bakatlah dalam bidang operasi ini kan, sistem komputer ini. Dia ada potensi lah, boleh memberi tunjuk ajar kepada pelatih-pelatih baru yang lain. Dan tugas dia sebagai pembantu iaitu membantu saya lah mengajar pelatih-pelatih yang ada di sini. Cabaran dia memang banyak cabaran lah, sebab kita biasa dulu normal kan, boleh bergerak, berjalan apa. Tiba-tiba jadi begini, jadi OKU, macam bayi baru lahir, belajar dari mula. Macam mana mau pakai baju, macam mana mau duduk di kursi roda, bangun di katil, apa semua lah. Dari satu kos itu olahraga ya, kos Cikgu Tony, dia kasih tahu saya, suruh saya datang sini. Jadi saya datang sinilah dalam satu kumpulan yang OKU player. Jadi saya kasih tes yang lah. Jadi saya tengok dia minat. Jadi saya ambil dia lah. Jadi satu minggu saya datang 2 kali sini, pusat sini, kasih training dia lah. Cuma dengan beli minat dengan coach lah. Dia rajin mengajar. Tidak pernah putus asa lah mengajar kami. Lama-lama dari situ start lah keluar minat. Pas ni harap nanti dapat lagi wakil negara dan mendapat pingat untuk negara. Muhammad Lizan pernah mewakili negara dalam sukan pingpong menerusi Sukan Para ASEAN 2017 di Kuala Lumpur dalam acara perseorangan dan bergu kelas 3 sehingga ke tempat suku akhir, manakala bagi para Sukma Perak 2018 pula beliau memperoleh pingat emas bergu dalam berpasukan kelas 3 serta pingat perak perseorangan kelas 3 dan kelas 1 hingga 5. Nasihat saya satu saja, jangan putus asa lah. Teruskan saja apa yang coach cakap tu, kita ikut saja. Yang penting itulah, kita dengar cakap apa yang coach suruh buat, kita buat. Jangan putus asa. Tahun ini kontingen Sabah berjaya muncul juara keseluruhan Para Sukma 2022 dengan meraih 54 emas, 36 perak dan 35 gangsa sekaligus melakar sejarah kerana menewaskan pasukan Sarawak yang mendominasi kejohanan tersebut selama 13 edisi berturut-turut sebelum ini. Jika seorang yang bergelar OKU mampu menggenggam kejayaan, sudah tentu tiada alasan untuk kita yang bersifat sempurna untuk tidak bekerja lebih keras mencapai kejayaan yang kita impikan. Syafif Syairan Deni, RTM. Lebih banyak pusat pelancongan baharu perlu diwujudkan di daerah Penampang bagi meranjakkan sektor ekonomi di daerah berkenaan. Situasi itu juga berupaya menarik pengunjung untuk berkunjung ke daerah berkenaan, khususnya melibatkan pelancongan alam semula jadi. Inilah satu kelebihan bagi daerah Penampang. Kerana kita tahu pelancong ini berbagai-bagai latar belakang, berbagai-bagai kemahuan. Dan kalau mereka hanya memperuntukkan masa yang suntuk untuk melihat produk-produk yang mereka mau, Penampang tempat yang paling sesuai. Bukan kita target yang international saja, pun daripada Malaya saja. No, we actually targeting also yang local, macam daripada Senakan, daripada Papar, yang ni baik. Mereka berkata demikian semasa ditemui dalam pelancaran Fun Map Anjuran Persatuan Pelancongan Daerah di Monsopiat Heritage Village di Penampang. Antara produk-produk yang ditawarkan kepada para pelancong di daerah berkenaan adalah seperti meneroka sungai, merentas hutan, aktiviti tinjauan unggas dan batu tuai.
Kebanyakan produk yang diperkenalkan memfokuskan kepada sungai kerana bertujuan dapat memajukan dan mengekalkan khazanah alam yang terdapat di sepanjang persekitaran sungai tersebut. Baik, sekian paparan dari negeri Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kembali bersama Azam Hussein di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Ijam dengan laporan-laporan dari Sabah. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini.